daripada 60 tahun kepada 62 tahun. Dikatakan cadangan telah mengambil contoh dari negara-negara lain seperti Amerika Syarikat yang menetapkan had umur 65 tahun sebagai umur persaraan. Sebenarnya yang dipertua, cadangan QPEX ini hadir hanya 3 tahun selepas kerajaan meluluskan cadangan terdahulu untuk melanjutkan umur persaraan dari 58 tahun kepada 60 tahun. Dan pada waktu tersebut, mereka mengambil contoh dari negara lain yang telah melanjutkan umur persaraan pekerja. Adakah selepas ini, jika ada negara lain melanjutkan tempoh persaraan sehingga 70 tahun, maka QPEX akan sekali lagi mencadangkan perkara yang sama? Apakah QPEX sedar cadangan ini secara tidak langsung bakal menafikan peluang orang lain, terutamanya golongan muda untuk menjawat jawatan awam? Ya, Kuala Langat bangun. Kuala Langat, sekejap sikit lagi. Sekejap je. Lepas ni saya bagi peluang. Persaraan. Sikit. Dah nak habis persaraan ni sikit. Selang beberapa hari selepas cadangan ini dikemukakan, Jabatan Perkhidmatan Awam ataupun JPA pula telah mengeluarkan kenyataan yang menyatakan bersedia mempertimbang cadangan ini. Alhamdulillah, Ketua Setiausaha Negara beberapa hari lalu telah menyatakan bahawa kerajaan masih tiada cadangan untuk melanjutkan umur persaraan kepada 62 tahun. Saya berharap kerajaan benar-benar komited dalam perkara ini kerana saya sememangnya tidak setuju dengan cadangan tersebut. Ini selari dengan titah Seri Paduka Baginda sewaktu perasmian tempoh hari yang mahukan golongan muda serta belia diberi peluang untuk bersama-sama mencorakkan masa hadapan negara. Kita perlu lihat realiti saban tahun ratusan ribu pelajar-pelajar kita yang majoritinya golongan muda keluar daripada universiti dan bergelar graduan. Dan sehingga kini masih ramai lagi yang dalam senarai simpanan. Contohnya untuk jawatan pegawai takbir diplomatik ataupun PTD. Jika cadangan ini diterima dan diluluskan kelak, maka makin kecillah peluang golongan ini untuk menjadi penjawat awam. Walaupun QPEX menyatakan isu peluang golongan muda ini tidak timbul, kononnya kekosongan akan ada atas dasar setiap tahun ramai yang bersara, termasuklah kes-kes melibatkan kematian dan sebagainya, tetapi berapa sangatlah nisbah kekosongan yang ada melalui kes-kes seperti ini dengan jumlah graduan yang lahir setiap tahun. Saranan saya kepada QPEX, perjuangkanlah perkara lain yang lebih penting untuk kaki tangan awam. Bukan dengan mengeluarkan cadangan yang seakan-akan cuba menafikan peluang golongan muda. Masih banyak lagi perkara penting, misalnya pemilikan aset seperti peluang untuk memiliki rumah sendiri oleh kaki tangan awam. Termasuk jugalah isu masalah hutang serta isu kebankrapan yang saya rasa ini lebih penting untuk mereka perjuangkan. Silakan. Terima kasih, Datuk Speaker. Sekejap. Ada dua perkara yang perlu sekejap fikir semula atas pandangan awal tadi itu. Satu ialah, saya setuju anak muda perlu diberikan ruang seluas-luasnya. Tetapi dalam masa yang sama, sejukah sekejap dengan saya bahawa posisi jawatan tertentu yang memerlukan pengalaman dan memerlukan mereka yang berada dalam usia yang melebihi 60 tahun itu dikekalkan atas sifatnya sebagai pengalaman yang diperlukan pada waktu itu. Jadi bersetujukah sekejap bahawa ada jawatan yang boleh dipertimbangkan dan ada jawatan yang tak boleh dipertimbangkan dalam cadangan QPEX ini? Mohon cerahan daripada sekejap. Terima kasih, Datuk Speaker. Sekejap sekali boleh? Ya, Sungai Petani. Terima kasih, Speaker. Kalau sekejap masih ingat dalam Dewan Yang Mulia ini juga, Timbalan Menteri Pendidikan pernah mengatakan bahawa terdapat lebih kurang 300 ke 500 orang guru yang terlatih yang bersedia untuk menjadi pendidik di sekolah. Tidak dapat dihantar ke sekolah-sekolah akibat kerana guru-guru yang sedang masih dalam perkhidmatan belum cukup pencen. Maknanya dia sampai umur dia, tetapi oleh kerana umur pencen itu telah pun dipanjang kepada 60 tahun, akibat dari itu perancangan dia jadi kalang kabut. Ini menunjukkan bahawa seperti yang telah disarankan oleh Kijang,
Kalau sekiranya dinaikkan ke 62, saya yakin bukan 500 tapi beribu lagi guru dan juga peluang-peluang yang lain akan terbantut. Sejukah Sikijang tentang itu? Terima kasih. Terima kasih sahabat daripada Kuala Langat dan juga Sungai Petani. Saya menyatakan pendirian ini kerana melihat keperluan daripada rakan-rakan, terutamanya golongan muda yang dilihat masih memerlukan ruang di dalam perkhidmatan awam ini. Dan saya setuju dengan Kuala Langat tadi. Boleh kalau jawatan-jawatan tertentu untuk kita lanjutkan tempoh persaraannya, tetapi kita berikan dalam bentuk kontrak. Bukannya terus kepada tempoh waktu tertentu 62, mungkin selepas ini ada permintaan kepada 65 dan sebagainya. Tetapi kita tetapkan dalam bentuk kontrak setahun begitu. Kalau itu keadaannya, saya yakin dan saya percaya bukanlah semua, tapi hanya beberapa jawatan-jawatan tertentu saja diberikan. Saya teruskan, Datuk Ketua. Saya berharap kerajaan berfikir lebih terbuka dalam hal ini, perhalusi sepenuhnya cadangan-cadangan ini kerana bagi saya lebih banyak keburukan berbanding kebaikan melalui cadangan seperti ini. Saya tidak langsung menafikan sumbangan kaki tangan awam sedia ada. Jangan salah faham. Cuma bagi saya, kita sedang melalui satu proses transformasi dan melalui lantikan serta pemilihan golongan muda yang mempunyai idea-idea baru. Dan SEGAR adalah sebahagian dari proses transformasi tersebut. Oleh sebab inilah saya tidak setuju dengan cadangan tersebut. Datuk Yang di-Pertua, melalui titah Seri Paduka Baginda yang mahukan golongan belia bersama-sama kepimpinan negara dalam mencorak masa depan negara haruslah diberikan perhatian sewajarnya. Perkembangan akhir-akhir ini berkenaan tarif umur belia negara yang akan diturunkan kepada 30 tahun. Sememangnya langkah yang baik dan langkah ini dilihat suatu transformasi berani yang dibawakan oleh kerajaan. Namun begitu, Datuk Yang di-Pertua, langkah ini juga datang dengan satu tanggungjawab yang besar, iaitu proses pencarian bakat muda pelapis kepimpinan masa depan juga perlu dimulakan dengan lebih awal. Kita maklum begitu banyak program telah dijalankan dalam mengenal pasti calon-calon ataupun individu belia yang dilihat berpotensi mampu menjadi pewaris kepada kepimpinan sedia ada, contohnya melalui program Fellow Perdana dan program Parlimen Belia Malaysia. Walaupun mendapat sambutan yang menggalakkan daripada golongan belia, namun jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan belia negara ini yang dikabarkan hampir 12 juta orang, ianya masih lagi rendah. Justru saya suka melihat jika pertubuhan atau persatuan belia yang ada dalam negara ini lebih terbuka dalam mencari ahli-ahli yang baru. Maksud terbuka di sini bukanlah bermakna ketika ini mereka menghalang mana-mana belia untuk menyertai organisasi mereka. Sebaliknya, keterbukaan itu hadir melalui pemudah cara bagi golongan belia untuk mengenali lebih mendalam tentang perjalanan serta perkembangan sesuatu persatuan belia itu selain mampu memainkan peranan aktif selepas menyertainya. Melalui persatuan belia ini juga, kerajaan melalui Kementerian Belia dan Sukan diharap dapat mengadakan lebih banyak program serta latihan, kursus kepimpinan dan pengurusan organisasi kepada semua pertubuhan dan persatuan belia. Kita tidak boleh menafikan bahawasanya melalui persatuan inilah ramai bakat-bakat muda yang bakal mewarisi kepimpinan negara dapat dilahir dan digilapkan. Contohnya, sahabat kita, ahli parlimen daripada Lenggong, bekas pemimpin belia. Datuk Yang di-Pertua, Parlimen Belia Malaysia telah bersidang buat julung kalinya pada Januari yang lepas. Dikabarkan terdapat banyak usul yang telah dibentang dan diluluskan untuk dibawa ke tahap yang lebih tinggi. Saya juga turut dimaklumkan bahawa masih belum ada lagi program penerangan yang dibuat oleh ahli-ahli parlimen belia ini kepada belia akar umbi berkenaan usul-usul tersebut. Walaupun persidangan tersebut sudah 2 bulan berlalu. Dan saya juga pasti ramai belia di luar sana yang tertanya-tanya outcome yang telah berjaya dicapai melalui persidangan tersebut. Jadi saya berharap Menteri yang bertanggungjawab dapat memberi nasihat kepada ahli-ahli parlimen belia ini agar dapat mengadakan penjelasan serta penerangan kepada belia di luar sana tentang apa yang telah diputuskan pada persidangan tersebut kerana sememangnya parlimen belia diwujudkan bagi membawa suara belia dan belia di luar sana berhak untuk mengetahuinya. Selain daripada itu, saya juga berharap ahli parlimen belia yang sudah terpilih dapat memainkan peranan yang lebih besar dalam pembentukan golongan ini. Walaupun ada di kalangan mereka mempunyai kecenderungan kepada sesebuah parti politik,
Saya berharap jawatan ahli parlimen belia tersebut